lihat dulu berkaitan dengan latar belakang sejarah perlembagaan, persekutuan dan perlembagaan. Baik, apa itu perlembagaan? Dalam bahasa Inggeris dipanggil constitution. So, anyone here ada tak boleh menjawab apa itu sebenarnya perlembagaan? Anyone? Kata ringkas bagi perlembagaan itu apa maksudnya? Secara ringkas. Apa maksud perlembagaan? Anyone? Ke tak tahu semua? Okey. Peraturan lembaga yang hitam. Okey. Baik. Perundangan Six Sense. Sudahlah, Syimir. Baik. Sebenarnya yang paling ya betul, yang paling jelas. Tidak. Sebenarnya perlembagaan ini, kita sebenarnya perlembagaan ini merujuk kepada apa tahu? Perlembagaan ini sebenarnya adalah is equal to undang-undang. Ya, dia sebenarnya adalah undang-undang. Kata yang lebih jelas lagi iaitu undang-undang. Tetapi apa perbezaan dengan undang-undang yang biasa tu cikgu? Baik, kalau perlembagaan dia adalah undang-undang bagi apa? Undang-undang bagi sesebuah negara. Jadi itu perbezaan dia. Lembaga ni undang-undang. Ya, lembaga ni mungkin sebenarnya adalah kalau kita kata perlembagaan undang-undang sebuah negara. Tapi kalau lembaga tu mungkin dua maksud. Satu mungkin lembaga lah. Ataupun satu lagi ialah satu badan. Satu badan yang menguruskan sesuatu perkara. Contohnya lembaga zakat Malaysia. Lembaga zakat Selangor. Contoh lembaga zakat Selangor. So dia adalah badan yang menguruskan zakat. So dia ada perundangan sendiri. Yang belakang cikgu ni ada satu lembaga. Yang mana? Yang atas ni. Bukan. Ini bukan lembaga, pandai. Nampak tak? Ada sinaran ni. Memberi cahaya, nampak tak ni? Memberi cahaya. Okey. Baik. So perlembagaan sebenarnya adalah undang-undang sesebuah negara. Malam tadi cikgu sampai tidur pukul 3 tau. Kerana apa? Malam tadi cikgu menonton cikgu menonton satu drama iaitu yang bertajuk The Crown. Dan The Crown itu berkaitan dengan apa tahu? Berkaitan bagaimana cerita kisah tentang kisah tentang Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth. Queen Elizabeth, bagaimana pemerintahan dia dilantik, kemudian bagaimana dia uruskan banyak konflik. So dia uruskan banyak konflik. So dia kata apa? Dia as a queen, dia kena berpegang kepada apa yang dikatakan sebagai constitution ataupun perlembagaan. Anik, walaupun cikgu tengok movie, tapi bukan cikgu tengok movie yang macam action ke, yang hiburan tau. Cikgu suka tengok cerita movie ataupun movie yang sejarah, yang berkaitan fakta sejarah. So cikgu tengok ada Winston Churchill. Winston Churchill ada dalam drama tu tau. Winston Churchill iaitu individu yang telah menamatkan Perang Dunia Kedua. Ingat lagi? Winston Churchill, kemudian juga Presiden Winston Churchill. Winston Churchill, Perdana Menteri Britain. Pulang kau ni. Itu kemudian juga Presiden Eisenhower dan juga apa satu lagi iaitu Presiden Russia, iaitu Presiden Lenin. Yes. Lenin dan Stalin. So yang ini semua kita cikgu suka tengok filem-filem yang drama-drama macam tu sebab dia berkaitan dengan constitution, sejarah. So izin manfaat lah. Cikgu kurang sikit lah cerita-cerita yang drama pukul 7 tak payah tanyalah. Memang cikgu tak tengok lah kan. Drama pukul 7. Memang tak tengok. Pagi-pagi pun main mercun. Tu sebelah depan tu ya. Baik. Ya, betul. So kita lihat di sini. Perlembagaan sebenarnya, kalau kita lihat latar belakang perlembagaan negara kita ni, bermula dengan Undang-Undang Negeri Melayu. Di mana kalau kita lihat, Negeri Melayu kita ni memang dah ada undang-undang yang tersendiri, iaitu kita dah belajar tentang Undang-Undang Negeri Melayu ni merujuk pada apa tahu? Peraturan-peraturan tentang negara itu, seperti mesti ada raja,
mesti ada rakyat, mesti ada undang-undang dan sistem pemerintahan, dan most of undang-undang negara kita ini, undang-undang negeri Melayu, meniru ataupun mengambil daripada Kesultanan Melayu Melaka. Contohnya Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Dan ini merujuk kepada undang-undang bertulis. Okey. Dan antara undang-undang bertulis yang ini juga telah bukan meniru, kita kata inspired. Telah negeri-negeri lain mengambil Kesultanan Melayu Melaka punya undang-undang sebagai satu inspirasi untuk mereka buat undang-undang bagi negeri mereka sendiri. Yes. Ya, contohnya Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Yes. Itu undang-undang negeri Melayu. Dan kita tahu bahawa ini yang dimaksudkan dengan sebelum kedatangan kuasa barat. Okey. So kita memang dah ada undang-undang dan ada adat Melayu, semua kita dah ada. Dan ini menjadi asas perlembagaan. Dan untuk apa undang-undang negeri Melayu tadi tu? Adalah untuk menjadi apa? Panduan serta kawalan kepada raja dan pembesar dalam proses pemerintahan negara. Dan undang-undang di negeri Melayu ini mengalami perubahan demi perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga kemunculan dan pengenalan undang-undang dari barat sekitar awal abad ke-19 apabila datangnya undang-undang Inggeris. Kalau kita lihat British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Ingat nama ni, Charter of Justice. So kita tahu bahawa di negara kita ni, negeri yang mula-mula, apakah negeri yang mula-mula dijajah oleh British? Apakah negeri yang mula-mula diduduki oleh British di tanah Melayu? Negeri apa? Ingat lagi tak? Siapa tahu negeri apa? Yang mula-mula diduduki oleh British. Negeri apa? Yeah. Bagus actually. Bagus. Actually jawapannya Penang. Yes. Jawapannya ialah Pulau Pinang. Sebab kita ingat lagi bahawa Francis Light. Kita ingat lagi bahawa Francis Light yang berjaya yang pertama sekali menduduki Pulau Pinang. Okay. Menduduki Pulau Pinang. Jadi itulah dia yang berkaitan dengan yang kat tanah Melayu tu. Aku lempang juga Cina ni kan. Okey. Baik. So Charter of Justice. Okey, negeri-negeri selat. Sebab itu kalau kita lihat Charter of Justice diperkenalkan di Pulau Pinang, kemudian Melaka dan juga Singapura. Sebab ketiga-tiga negeri inilah yang mula-mula diduduki oleh British. Okay, so diperkenalkan Charter of Justice, dan Charter of Justice ini telah diambil daripada undang-undang yang digubal di England, dan tetapi ada hanya beberapa piagam yang terpilih yang sesuai dengan kegunaan negeri selat saja yang digunakan pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. 1807, dan even di Sarawak pula ada terdapat the Sarawak Application of Law Ordinance yang menggunakan the Common Law of England. Okay, dan juga di Sabah terdapat undang-undang yang sama disebut sebagai Sabah Application of Law Ordinance 1951. Satu soalan cepu emas. Cikgu nak tanya kamu lah. Okey, kalau katakan di negeri-negeri selat bermula sejak tahun 1807 British memperkenalkan undang-undang ini. Tapi kenapa di Sarawak 1949 dan kenapa di Sabah 1951? Macam lewat je sangat. Kenapa? Siapa boleh beri jawapan? Kenapa di Sarawak 1949 baru British perkenalkan? Sebelum tu tak ada undang-undang. Ke macam mana? Okay, yes. Dia kata lepak dulu tengkorak kau Syimir. Okay, baik. Arif Zikri kata betul. Iaitu sebelum 1949, Sarawak diperintah dan menggunakan undang-undang yang telah digunakan oleh King, kita kata sebagai King Brooke ataupun Raja-Raja Brooke. Manakala di Sabah sebelum 1951, ianya menggunakan undang-undang yang digunakan pakai oleh SBUB, Syarikat Borneo Utara British. Jadi under 1949 dan juga 1951 ini, Sarawak dan Sabah telah
telah dikuasai oleh British. Itu maksud dia. Okay, baik. So pada bulan Ogos 1916, Perlembagaan Sarawak memberikan kuasa kepada badan untuk membuat undang-undang, iaitu Kaunsil Negeri, dan Kaunsil Negeri ini mengandungi 45 orang ahli dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha. Majlis Tertinggi pula dipengerusikan oleh Gubernur, yang turut dianggotai oleh Ketua Setiausaha, Setiausaha Kewangan dan Peguam Negara. Dan Perlembagaan Sarawak on 1955 sebenarnya memberikan kuasa pentadbiran negeri kepada Majlis Tertinggi dan juga Kaunsil Negeri. Yes, negeri, ejaan dulu ya. Negeri, bukan negeri. Kan. Di Sabah, kita lihat bahawa adanya Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Ingat kadang-kadang orang keliru apa itu Majlis Undangan, Majlis Kerja, apa ni cikgu? Baik, sebenarnya banyak yang menggunakan ataupun Dewan Undangan, Majlis Undangan. Kamu kena tahu undangan ni bukannya invitation. Ini kadang-kadang Majlis Undangan ni apa? Undangan ni kan undangan dalam bahasa Melayu ialah invitation. No, bukan invitation. Bukan majlis jemputan, bukan. Undangan ini sebenarnya bermaksud merujuk kepada undang-undang. Undang-undang. Ya, maknanya majlis undangan ataupun kita kata Dewan Undangan bermaksud majlis yang apa? Majlis yang membuat undang-undang ataupun dewan yang membuat undang-undang. So kalau kamu kena ingat satu je. Kalau sebut majlis undangan, maknanya majlis itu tugas dia membuat undang-undang. Cikgu ni sponsor baik. Okey. So itulah dia. Okey. Baik, kita lihat di sini pemerintahan Beraja diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan, namun beberapa pindaan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey. Dan perlembagaan inilah menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang kita akan lihat dalam bab seterusnya. Baik, ini sejarah penggubalan. Okey, sejarah penggubalan persekutuan ni, perlembagaan persekutuan ini kamu kena lihat daripada tahun 1877. Di mana 1877 kalau kita lihat di sini, iaitu Majlis Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak. Yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak, maknanya menjadi permulaan kepada pembentukan undang-undang negara. Ini bermulanya. Dan Majlis Negeri Perak berperanan untuk apa? Kita tahu Majlis Negeri tugas dia menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudian peranan ini juga dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu. So bermula dengan 1877, negeri Perak dulu buat undang-undang, kemudian diteruskan pada 1946 apabila undang-undang di NNS. NNS iaitu kita kata sebagai negeri-negeri selat. Digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di NNMB digubal oleh Majlis Persekutuan. So 1946 sementara undang-undang NNMTB digubal oleh Majlis Negeri itu sendiri. Baik. So ada yang tanya. Ada tanya benda yang simple-simple. Contohnya, kenapa ejaan negeri tu tak ada E, cikgu? Itu ejaan zaman dahulu. Dahulu ejaan negeri tu dulu sebenarnya macam mana tahu? Dulu ejaan negeri tu sebenarnya macam ni. Nampak tak? Negeri. Nampak tak? Negeri. Siapa tahu? Betul tak ejaan cikgu ni? Negeri. Inilah ejaan negeri. NNMTB, Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Siapa yang boleh baca ni kira hebatlah. Ejaan dia. Negeri-negeri. Ini bukan Paleolitik lah Diva. Ini adalah tulisan Jawi.
So negeri. Bila negeri nun garoya. So tak ada, dia jadi negeri. Kan? Negeri. Itu satu. Dulu memang ejaan dulu macam tu. Ejaan zaman dahulu, okey, kalau kita tunjuk kan, sebenarnya macam cikgu. Kita eja cikgu macam ni kan. Tapi sebenarnya dulu ejaan cikgu ialah cikgu. Okey, cikgu. Ini ejaan dia dulu. Tu ejaan cikgu dulu cikgu. Betul. Ejaan cikgu. Yes, ini zaman dulu. Macam best dia. Kemudian kalau zaman dulu memang ejaan dia kalau kura-kura, kura-kura sebenarnya memang ejaan dia macam ni. Dulu. Kura-kura. Dia memang ada guna perkataan nombor huruf 2 tu. Kura-kura. Memang. Dulu. Kemudian apabila Dewan Bahasa dan Pustaka, mereka yang telah kura-kura kedua. Baik, Syimir. Okey. Kalau seekor, kalau seekor kura-kura dipanggil kura-kura. Kalau banyak kura-kura dipanggil apa? Kura-kura banyak. Beberapa kura-kura. Ya, kura-kura. Banyak kura-kura. Itulah. Banyak-banyak lah dia. Jadi, kalau banyak-banyak pun dipanggil kura-kura juga. Kan? Itu dia. Jangan risau ya. Dia kura-kura juga. Dia tak pernah lagi. Kalau banyak-banyak kura-kura, terdapat banyak kura-kura. Tak payah. Kau tak ada buat kura-kura, tak ada. Tak disebut berganda pula. Kura-kura. Tak ada. Okey. Baik. Baik. Kemudian. So, masuk lagi kura-kura. Oh, ya ke? Ori ke tak ori? Okey. Baik. So ingat 1877 di Majlis Negeri Perak, 1946 undang-undang di NNS dan NNMB, kemudian juga 1948. Okey, kita lihat di sini 1948 iaitu berkaitan dengan Persekutuan Tanah Melayu. So di sini telah membentuk kita kata sebagai sebuah persekutuan. Jadi di sini terdapatnya perlembagaan. So perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 terdiri pada isu-isu seperti pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. So daripada 1948 terus kepada 1957 iaitu perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dan ini kita telah belajar iaitu berkaitan dengan dia dibuat oleh Suruhanjaya Reid dan mengikut model Westminster yang diambil daripada Britain. So ingat tahun dia 1877, 1946, kemudian 1948 dan juga 1957. Alamak, ada suspek kat sini. So sebab itu kalau kita lihat 2.3 ciri utama perlembagaan. Shut up. Nesh dah cakap shut up. Dah diam. Ciri utama perlembagaan persekutuan. Ciri utama ada dua, iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Ciri tradisional dalam perlembagaan iaitu adanya kesultanan ataupun pemerintahan beraja. Sebab memang kalau ikut moden memang tak ada sultan. Tapi kalau ciri tradisional memang ada sultan, sebab sultan sebagai pemerintah yang berdaulat. Dan di sini untuk negara kita ada yang di-Pertuan Agong. Dan yang di-Pertuan Agong ni ada kuasa dalam perlembagaan iaitu seperti kuasa mengampun dan menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan. Dan pada peringkat negeri, saya pun tanya kenapa tak ada semu raja atau sultan je daripada sultan dan raja. Apa kau cakap ni? Saya tak faham. Kenapa tak ada semu raja atau sultan je? Baik. Begitu juga raja sebagai ketua negeri. Baik. Kemudian satu lagi iaitu agama Islam. Dan ini adalah unsur tradisional juga, iaitu berkaitan dengan agama Islam merupakan antara ciri tradisional. So raja di negeri Melayu tidak perlu menerima nasihat
daripada penasihat British berkaitan dengan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat serta juga agama Islam. Okey. Okey. Baik. Inilah ramai yang tak faham sebenarnya. Okey, Diva. Okey, sebenarnya di Malaysia ni kita ada sultan, kita ada raja, kita ada yang di-Pertuan Besar, kita ada yang di-Pertua Negeri. Baik. Okey, di semua negeri, okey, di negeri di Tanah Melayu ada 9 negeri yang menggunakan sultan. Sultan ni yang memerintah. Okey, sultan yang memerintah, dan sultan tu kalau dia belum memerintah, dia dipanggil raja. Dia dipanggil raja. Contohnya Raja Muda. Okey, Raja Muda. Contohnya anak Sultan Selangor kan. Kita panggil Raja Amir ataupun Tengku Amir. Macam tu. Jadi so itu perbezaannya. So tapi nanti bila dia naik menjadi pemerintah, so dia akan guna title Sultan. Kemudian negeri-negeri lain, okey, seperti Sabah Sarawak yang tak ada sultan dipanggil yang di-Pertuan Besar ataupun yang di-Pertua Negeri. Okey. Dan juga Negeri Sembilan dan Melaka serta Pulau Pinang yang tak ada sultan dipanggil yang di-Pertua Negeri ataupun yang di-Pertuan Besar. Okey. Jadi itulah perbezaan antara raja dan sultan. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Satu lagi iaitu bahasa Melayu. Ini juga unsur tradisional. So bahasa Melayu menjadi lingua franca. Okey, dan seterusnya iaitu kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, iaitu kedudukan orang Melayu dia melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera serta juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Kepentingan sah kaum-kaum lain juga ada. So ini unsur tradisional. Ciri tradisional ada 4, iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, kemudian bahasa Melayu dan kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera. Tapi kalau ciri moden, adanya kerajaan persekutuan. Ini moden. Kerajaan persekutuan. Kerana apa? Kerana persekutuan ini mewujudkan satu sistem kerajaan persekutuan di mana adanya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang diberi kuasa dalam bidang tertentu. Kita dah belajar benda ini dalam bab yang ke-6 hari tu kan. Bab yang ke-6 ya kot. Bukan. Bab 4 ke bab 5 macam itulah. Dan Chulalongkorn. Okey. Chulalongkorn adalah raja bagi Thailand. Okey, baik. Kemudian selain daripada kerajaan persekutuan, ciri moden ada kewarganegaraan. Okey. Jadi kita lihat bahawa kewarganegaraan ini memberi taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya apabila pembentukan Malaysia. Jadi dulu terdapat cuma satu saja kewarganegaraan, tapi sekarang telah ada 3 jenis kewarganegaraan. 3 jenis ya. Kemudian sistem demokrasi berparlimen, di mana kita lihat bahawa ingat asas kepada demokrasi. Bagaimana kita nak tahu sesebuah negara tu demokrasi atau tidak? Apabila kita nak tanya dia sama ada negara kau ada pilihan raya ke tidak? Kalau ada pilihan raya, maka negara kamu adalah demokrasi. Kalau tak ada pilihan raya, bermakna negara anda bukan demokrasi. Very simple. Itu cara dia. Dan kenapa ada pilihan raya adalah untuk memilih supaya rakyat memilih wakil pemimpin dan untuk menubuhkan kerajaan. Jadi itulah tujuan dia. Demokrasi. Baik. Terdapat pindaan perlembagaan. Untuk pengetahuan kamu, perlembagaan sebenarnya tidak boleh dibuang, tetapi boleh dipinda. Pinda ni maknanya diubah suai. Supaya relevan dan sesuai mengikut keadaan semasa. So itu maksud pindaan. Contohnya kalau kita lihat pindaan perlembagaan 1963, terdapat 3 perkara yang berlaku dalam pindaan perlembagaan 1963. Baik, kenapa 1963? Kerana pembentukan Malaysia. Iaitu Malaysia dibentuk pada 16 September 1963 kan. Jadi wujudlah pindaan perlembagaan 1963. Di mana kita lihat di sini
Okey, ya, apa yang diubah iaitu dikaitan dengan struktur mahkamah atasan. Di mana mahkamah atasan ini mengikut model mahkamah tertinggi England yang membahagikannya kepada mahkamah atasan dan mahkamah rayuan. So kalau kita lihat macam sekarang ni, okey, kamu follow tak ada satu kes, kes iaitu kita punya bekas Perdana Menteri kita yang sedang dalam perbicaraan itu, so dia sedang membuat rayuan. Yes, membuat rayuan atas kes dia. So kalau dia kalah juga, dia akan dipenjara mungkin dalam 12 tahun dan juga dikenaki membayar denda sebanyak 240 juta. Denda 240 juta denda. Okey, ya, bukan main-main ya. Kalau menang terlepaslah daripada tuduhan. Itu je. Okey. So apabila Malaysia dibentuk mahkamah atasan diwujudkan iaitu mahkamah persekutuan. Kalau dia mati tanamlah apa kau ni Syimir. Kalau dia mati tanam. Jangan biar busuk. Okey. Baik. Apalah kau ni. Baik, kalau 3 buah mahkamah atasan diwujudkan iaitu Mahkamah Persekutuan Tanah Melayu di Sarawak Sabah serta juga di Singapura. Itu struktur mahkamah atasan dan pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo. Okey, kalau kita lihat Perlembagaan Malaysia mengekalkan kedudukan Mahkamah Tinggi Malaya dan pada sama mewujudkan Mahkamah Tinggi Borneo. Mahkamah Tinggi Borneo maknanya untuk soal kehakiman di mana? Di Sarawak dan Sabah saja. Dan pada permulaannya Jawatan Ketua Hakim Borneo berpusat di Kuching. Dan menjelang tahun 1994 nama jawatan ini diubah kepada Ketua Hakim Sarawak dan Sabah. Okey, baik. Kemudian jawatan yang di-Pertua Negeri. So ini pindaan ya. Iaitu pindaan yang pertama pada 1963, struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo dan juga satu lagi jawatan yang di-Pertua Negeri. Ingat, Sarawak dan Sabah tidak ada sultan. Maka dia diketuai oleh Yang di-Pertua Negeri, iaitu yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. So dia juga perlu mengikut nasihat Majlis Tertinggi. Maknanya dia bukan sultan yang boleh buat sesuka hati ya. Dia kena ikut juga nasihat Majlis Tertinggi dan Kabinet Negeri. Satu lagi pindaan adalah pada tahun 1965, iaitu apabila kita tahu 1965 kenapa? Apabila Singapura keluar daripada Malaysia. Dan dalam kelas kita baru belajar baru-baru ni, okey, iaitu Tunku Abdul Rahman telah membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura. Okey, pada 7 Ogos 1965, okey, dan ini meluluskan Singapura untuk keluar daripada Malaysia. So semua perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan. Baru-baru ni ada pelajar tanya cikgu. Okey, cikgu apa maksud dimansuhkan? Sebab baru-baru ni kan ada keluar berita bahawa UPSR dimansuhkan. So dimansuhkan tu maksudnya apa? Dibatalkan ataupun dibatalkan tak? Sebenarnya dihapuskan. Kalau batal, mungkin boleh diwujudkan semula. Boleh diwujudkan semula tapi ya, digonkan ditakdakan. Maknanya dimansuhkan maknanya dihapuskan dan ataupun ditamatkan. Itu ditamatkan. Itu maksud dimansuhkan. SPM tetap ada kekal sampai bila-bila SPM rasanya. Okey, yang PT3 dibatalkan. So tahun depan might be ada. Dia tak dimansuhkan tapi dibatalkan tahun ini. Tahun depan mungkin ada. Itu maksud dia ya. Jadi itulah yang berlaku kepada perlembagaan 1965 iaitu perkara-perkara berkaitan dengan Singapura dimansuhkan sebab Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, so dengan itu maka tamatlah bab 2 ini. Bab 2 sebenarnya tak banyak tak banyak cerita pun sebenarnya. Yes, itu je intipati dia. Okey, baik. Ada sebarang soalan nak ditanyakan